Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan sambung bahagian akidah. Dalam minggu ni kita akan sambung bahagian akidah. Okay, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin وبجائكة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan belajar bahagian akidah tajuk malaikat. Okey, seperti mana yang kamu nampak sekarang, kita akan belajar tajuk malaikat. Murid-murid boleh buka muka surat 67. Okey, untuk hari ini, seperti mana yang kamu nampak, malaikat yang setia. Itulah tajuk kita untuk hari ini. Okey, malaikat yang setia. Baik, sekarang kamu perhatikan muka surat 67. Okey, perbualan di antara seorang guru dan murid-muridnya. Okey. Tugas diberi sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi. Boleh berubah pelbagai rupa, cuba teka siapakah ini. Okey, siapa ni? Okey, kat sinilah Jibril atau dikenali sebagai Jibrail. Okey, persoalan dekat sini. Okey, nampak tak? Bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Macam mana tu? Okey, kita akan lihat kepada slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah maksud malaikat. Okey, di sini di dalam buku kamu, okey, muka surat 68. Okey, maksud malaikat. Makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, itu maksud malaikat. Maksud malaikat adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Kita tahu malaikat adalah diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai. Okey, kita ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan malaikat 10 itulah yang mempunyai tugasan yang bermacam-macam yang Allah perintahkan kepada mereka. Okey. Bilangan malaikat sebenarnya terlalu banyak, tapi malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 sahaja. Okey, sekarang kita akan tengok dalil akli firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sadaqallahul azim. Okey, mari kita baca maksudnya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, seperti mana yang kita tahu, kita percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Itulah rukun iman kita yang kedua. Okey, ingat tu. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Okey, baik. Sekarang kamu buka muka surat 69. Muka surat 69, kamu perhatikan ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Mari kita bilang, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, inilah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey, dekat sini Ustazah tunjukkan, ada 2 Ustazah tulis dulu untuk kamu. Okey, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni tugas dia menyampaikan wahyu. Okey, malaikat yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul. Kerana
Sekarang sudah tidak ada Nabi dan Rasul kerana Nabi Muhammad SAW masa ini menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Oleh kerana itu, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap kandungan yang kecil yang masih ada di dalam kandungan. Itulah tugas Malaikat Jibril. Okey, yang kedua adalah Malaikat Mikail. Seperti mana yang kita tengok di sini adalah menurunkan hujan dan rezeki. Menurunkan hujan dan rezeki kepada siapa? Kepada manusia sahaja. Selain membagikan rezeki, Malaikat Mikail juga memiliki tugas yang lain, iaitu mengatur hujan, angin dan juga tanam-tanaman. Semuanya tersebut ada di tangan Allah, ada di tangan Malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Seterusnya adalah kita tengok malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga adalah Malaikat Israfil, iaitu meniup sangkakala. Okey, malaikat ni mempunyai tugas utama dia nak meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis macam bunyi trompet lah kalau kita nak dengar. Di mana saat Allah tu menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itulah hari kiamat tiba yang membuatkan semua makhluk hidup yang bernyawa akan mati. Itu tugas malaikat Israfil tadi. Tugas malaikat Israfil. Okay, setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah SWT akan menghidupkan kembali malaikat Israfil ni tadi dan kembali menyuruhnya untuk meniup sangkakala yang kedua pula. Tiupan yang kedua inilah yang akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan kedua ni tadi, dan semua makhluk hidup kembali hidup. Inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Okey, seterusnya yang keempat adalah Malaikat Israel. Apa tugas Malaikat Israel ni? Yang seperti mana yang kita tahu, Malaikat Israel adalah tugasnya mencabut nyawa. Okey. Mencabut nyawa siapa? Mencabut nyawa makhluk yang hidup yang ada dekat dunia ni. Tak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dan takdirnya untuk meninggal jika memang waktunya. Bila Malaikat Israel datang kepada makhluk tersebut, makhluk yang hidup ni tadi iaitu manusia, dia akan sampai masanya dia akan cabut nyawanya. Dalam erti kata lain, Malaikat Israel ni juga kita panggil Malaikat Maut. Malaikat Maut yang mencabut nyawa manusia. Okey, baik. Seterusnya adalah Malaikat Raqib. Apa tugas Malaikat Raqib? Adalah mencatat amalan yang baik. Okey, kemudian Malaikat Atid pula adalah untuk mencatat amalan buruk yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat amalan buruk manusia. Begitu juga Raqib tadi ni untuk mencatat amalan yang baik sahaja. Okey, di sini ada Raqib dan Atid. Okey, apa tugas dia sebenarnya ni Malaikat Raqib ni? Dia mencatat amalan baik yang ada amal kebaikan pada manusia semasa hayatnya, semasa dia hidup. Oleh sebab itulah kita kena selalu buat baik kepada sesiapa pun agar amal perbuatan kita ni selalu dicatat oleh Malaikat Raqib. Seperti kita belajar bersungguh-sungguh, kita dengar cakap ibu ayah, itu pun amalan yang baik. Malaikat Raqib akan catat amalan yang ada pada kamu untuk dipersembahkan kepada Allah kelak. Okey, jadi kamu berbuat baiklah sesama manusia, sesama haiwan, belajar rajin-rajin. Itu pun adalah amalan yang baik. Okey, seterusnya Atid, kamu tengok mencatat amalan yang buruk. Tugas Atid ni memang catat amal buruk manusia je. Jadi sebagai ustazah nak kamu jauhkanlah, hindarlah perbuatan yang jahat ataupun buruk.
Okay, jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Okey? Okey, baik. Seterusnya malaikat Ridwan, iaitu tugasnya adalah menjaga syurga. Dan malaikat Malik tugasnya adalah untuk menjaga neraka. Tengok. Ridwan menjaga syurga dan Malik menjaga neraka. Okey. Malaikat Ridwan ni adalah untuk menjaga pintu syurga. Di mana kita gambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman ni tadi banyak berbuat baik selama hidup dia kat dunia ni. Kat situlah malaikat Ridwan tunggu mereka kat situ. Sesuai dengan ayat Al-Quran, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga itu. Jadi tugas kita adalah berbuat baik supaya kita dapat masuk ke syurga. Okey. Seterusnya adalah malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Malik menjaga pintu neraka untuk orang-orang yang dalam hidupnya selalu membuat kejahatan dan keburukan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tugas malaikat Malik. Okey, akhir sekali kita akan lihat malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas yang diperintahkan untuk mereka? Iaitu menyoal orang mati di dalam kubur. Okey, itu tugas malaikat Munkar dan Nakir. Okey. Seperti yang kita tahu, malaikat Munkar dan Nakir ni dia menanyakan perihal tentang keimanan kita, seseorang yang akan mendatangi seorang yang banyak berbuat keburukan selama hidup dia. Akan datang wujud yang keadaan menyeramkan. Ia membawa senjata, seperti senjata yang manusia kalau kita tanya, orang yang tak boleh nak jawab. Masa itulah dia akan seperti kita kata pukulan palu di dalam kubur. Okey, itu tugas Munkar dan Nakir, iaitu menyoal orang mati di dalam kubur. Sekiranya ada amal kebaikan kita, ada amal kebajikan kita yang kita lakukan semasa hayat kita, maka eloklah azab kita di dalam kubur tersebut. Tapi jika sebaliknya, maka terseksalah kita di alam kubur itu. Okey. Malaikat Nakir ni orang yang banyak berbuat baik selama hidup dia. Itu tugas malaikat Nakir. Malaikat Munkar, orang-orang yang bersikap buruk. Yang Nakir, orang menyoal orang yang bersikap baik. Okey. Saya harap kamu boleh faham 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui, iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan dan Malik. Okey, seterusnya adalah tindakan bukti keimanan. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 70. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Okey, apa tindakan dia? Tindakan kita sebagai manusia, kita perlu ada sifat rendah diri dengan Allah Ta'ala. Okey, apa dia? Okey, untuk ni sentiasa membaca Al-Quran. Okey, malaikat dia akan ambil alih. Jika kita membaca Al-Quran, malaikat apa yang suka? Malaikat Jibril. Malaikat Jibrail ataupun Jibril. Okey, seterusnya, menziarahi orang sakit. Kita nak pergi ziarah orang yang sakit, kita nak tengok. Oh, malaikat Israel ni membawa kabar berita yang, okey, katakanlah seseorang daripada kamu, okey, katakan si Ahmad ni suka menziarahi orang sakit. Okey, malaikat Israel lah yang akan mencatat segala kebaikan yang dilakukan oleh Ahmad. Okey, malaikat Israfil bersikap sederhana dalam kehidupan. Okey, jika seseorang manusia itu bersikap sederhana dalam kehidupan, tidak pernah timbul perkataan riak, angkuh dan sombong dalam hidup dia, malaikat Israfil inilah yang akan berdamping dengan dia. Okey, seterusnya malaikat Mikail, sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain.
Okey, siapa yang dekat sini yang suka bantu dan sedekah kepada manusia yang lain yang memerlukan pertolongan, malaikat Mikail inilah yang akan membawa kabar berita di alam akhirat pula, yang akan memberitahu sikap kamu, bagaimana hidup kamu semasa hayat kamu. Okey. Okey, seterusnya adalah Mungkar dan Nangkir, iaitu menziarahi kubur. Macam mana ni Mungkar dan Nangkir nak ziarah kubur? Okey, Mungkar dan Nangkir ni akan menziarahi kubur dan menyoal orang yang telah mati. Itu maksud dia. Sekiranya kita berbuat kebaikan, maka baiklah azab kita di sana. Sekiranya kita membuat keburukan, maka kita akan diazab dan tersiksa di alam kubur. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah Raqib. Sentiasa melakukan kebaikan dan Atid menjauhi dosa dan maksiat. Okey, yang terakhir sekali Ridwan dan Malik. Berusaha untuk menjadi ahli syurga dan jauhi perbuatan ahli neraka. Apa dia ni berusaha untuk jadi ahli syurga ni? Nak berusaha ahli syurga kenalah cukup solat, rajin solat, patuh pada mak ayah, patuh pada guru, hormat orang yang lebih tua. Itu adalah syurga yang menantikan kamu di alam sana. Okey, dan jauhi perbuatan ahli neraka seperti mengelakkan diri kita daripada berbuat keburukan dan kejahatan. Okey, sekarang ni ada lembaran kerja pada kamu. Ustazah sudah sediakan modul untuk kamu. Okey, sekarang ni modul untuk kumpulan A. Untuk kumpulan A saja ya. Okey, kumpulan A boleh nyatakan isi tempat kosong dengan nama malaikat yang betul. Okey, dekat sini Ustazah dah bagi tugas-tugas. Tugas-tugas. Siapakah yang tugas-tugas yang menyampaikan wahyu, menurunkan hujan dan rezeki, meniup sangkakala, menjaga syurga? Siapa ni? Okey, jadi kamu perlu tulis nama malaikat sahaja. Okey, kemudian baik, seterusnya modul untuk kumpulan B. Modul ni adalah untuk kumpulan B. Ustazah nak warnakan nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Okey, kamu cari dekat sini nama-nama malaikat yang Ustazah telah nyatakan di atas. Yang nota tadi tu. Okey, kamu warnakan sahaja nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Itu saja untuk kumpulan B. Okey, untuk kumpulan B ada bab susun urutan yang betul dan tulis. Okey, kamu kena nomborkan. Nomborkan malaikat ialah makhluk apa dia? Nomborkan kat sini. Anak panah bawah yang Ustazah telah tulis ni. Okey, kamu masukkan ke dalam ni. Okey, mudah saja. Kalau tak faham boleh tanya Ustazah nanti. Okey, sekian saja dari Ustazah untuk tajuk malaikat. Ustazah harap kamu faham apa yang Ustazah sampaikan. Sedikit sebanyak dapat kamu fahami nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey, selamat belajar dan selamat maju jaya semua. Dan selamat buat modul. Nanti dah siap, boleh hantar pada Ustazah. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.